Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kelas Learn Korean in Bahasa Malaysia. Untuk kelas kali ini, kita akan mempelajari bagaimana untuk membina suku kata dalam Hangul. Untuk pengetahuan semua, bahasa Korea adalah bahasa suku kata yang mana setiap perkataan adalah terhasil mengikut suku kata bunyi. Seperti dalam bahasa Malaysia, setiap suku kata yang dibunyikan adalah mengikut huruf yang ditulis. Cuba lihat contoh ini. Saya makan ayam. Sa adalah salah satu suku kata yang pertama. Ya adalah suku kata kedua. Jadi di dalam bahasa Malaysia, saya makan ayam di sini mempunyai 6 suku kata. Suku kata dalam bahasa Malaysia ini begitu mudah. Itu sebabnya dalam bahasa Korea pun penggunaan suku kata ini boleh memudahkan kita untuk mempelajari bahasa Korea. Dan ia berbeza dengan bahasa Inggeris yang mana suku kata ataupun tulisan yang ditulis tidak sama seperti bunyi suku kata. Dalam penulisan Hangul, Hangul ditulis mengikut blok suku kata. Setiap blok terdiri daripada gabungan antara konsonan dan vowel. Dan suku kata ini terdiri sekurang-kurangnya gabungan satu konsonan dan satu vowel. Contohnya, ka. Dalam suku kata ka ini terdiri daripada gabungan antara konsonan kiok iaitu k dan juga vowel a. Dan apabila huruf ini digabungkan, maka terhasillah bunyi suku kata ka. Dalam suku kata ka ini, a ataupun vowel terletak bersebelahan dengan konsonan. Walau bagaimanapun, ada vowel yang diletak di bawah konsonan seperti contoh ini. Ku. Ku. Suku kata ini terdiri daripada gabungan antara huruf konsonan k, kiok, dan huruf vowel u. Bagi huruf vowel yang melintang, ianya sentiasa diletak di bawah konsonan. Dan bagi huruf vowel menegak, seperti a ini, sentiasa berada di sebelah konsonan. Salah satu peraturan yang paling penting dalam penulisan Hangul ini adalah penggunaan konsonan dalam setiap suku kata. Tidak seperti dalam bahasa Malaysia, kita boleh menggunakan ataupun kita boleh memulakan sesuatu suku kata tersebut dengan menggunakan vowel. Namun, bagi Hangul ataupun tulisan Hangul ini, perlulah bermula dengan huruf konsonan. Ini berbeza dengan penulisan dalam bahasa Malaysia. Contohnya, ayam. Ayam. Jadi dalam penulisan bahasa Malaysia, kita boleh menulis a dengan vowel a. Namun begitu, bagi tulisan Hangul ataupun tulisan Korea, kita mesti memulakan setiap suku kata tersebut dengan huruf konsonan. Jadi apabila kita ingin menulis suku kata yang berbunyi a, kita mestilah menggunakan konsonan daripada huruf ing ataupun dalam bahasa Inggerisnya konsonan yang tiada bunyi dan juga vowel a. Jadi gabungan ini, gabungan antara ing dan juga gabungan dengan vowel a akan mendapatkan bunyi a. Satu lagi, suku kata dalam Hangul boleh terdiri daripada konsonan, vowel, konsonan ataupun CVC. Sebelum ini kita telah melihat gabungan di antara konsonan dan vowel. Jadi untuk CVC, contohnya kam. Kam. Di sini kita mempunyai huruf konsonan K dan huruf vowel A dan huruf konsonan M. Apabila kita mempunyai suku kata CVC, maka huruf konsonan terakhir sentiasa berada di bawah suku kata tersebut. Dan konsonan akhir ini dipanggil pachim
dalam bahasa Korea yang bermaksud support atau sokongan. Pachim ini penting dan berguna ketika memilih partikel yang sesuai untuk grammar nanti. Dan pachim ini juga boleh mengubah cara sebutan sesuatu perkataan ataupun ayat. Akhir sekali, kita ada gabungan CVCC, iaitu gabungan di antara consonant, vowel, consonant, consonant. Yang mana CC dipanggil kerpachim yang bermaksud layered support, ataupun yang biasa digunakan dalam kelas yang kami jalankan adalah final consonant ataupun konsonan akhir. Contoh untuk suku kata seperti ini ialah tak yang bermaksud ayam dan ilta yang bermaksud membaca. Bila kita ada formasi suku kata CVCC, salah satu daripada dua huruf konsonan akhir ini tidak akan dibunyikan. Di sini kita ada real sama dengan huruf L dan kiok iaitu huruf K. Apabila kita membaca tak, huruf real tidak dibunyikan. Jadi bacaannya adalah tak, tak. Namun begitu, bagi formasi yang sama di dalam ilta, ianya di sebaliknya. Kiok pula tidak dibunyikan, jadi ianya akan dibaca ilta, ilta. Namun begitu, pada permulaan penciptaan bahasa Korea ini ataupun Hangul ini, kedua-dua konsonan ini ataupun kerpachim ini dibaca bersama. Namun, untuk bahasa Korea moden, ianya hanya dibaca satu huruf saja. Untuk cara bacaan kerpachim ini, tiada peraturan tertentu dalam memilih huruf mana yang perlu dibunyikan dan yang mana perlu disenyapkan. Jadi untuk itu, kita akan terus belajar untuk kelas-kelas yang akan datang sekiranya ada tulisan yang berkaitan dengan CVCC. Dan berita baiknya, di dalam bahasa Korea, tidak banyak struktur perkataan yang menggunakan struktur suku kata CVCC. Jadi kita tidak perlu risau berkaitan dengan CVCC ini. Great! Saya harap kelas kali ini dapat memberi idea bagaimana untuk membuat formasi suku kata dalam Hangul. Untuk kelas seterusnya, insya-Allah kita akan belajar berkaitan bagaimana menulis dalam Hangul. Jumpa anda dalam video seterusnya. Assalamualaikum.